أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتجت بدرب الله طوله ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يجدع ولا في جبل يطلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang berusaha Tuan Pengerusi Masjid Kampung Kopok Baru, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Masjid, yang dihormati Barisan EJK Masjid, dikasihi Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita sambung kitab Aqidatul Najin fi Ilmi Usuluddin bagi Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani yang Rumi, ya. Itu surah 52.
Kita dah masuk pada bab mukhalafatu ta'ala lil hawadith, pada pertengahan perenggan yang terakhir. Dan kata Abu Ishaq Isfirayini, kalau yang sebelah kemarin Asfirayini telah ijma', telah sepakat ahlul haq, ahli kebenaran, ulama, atas bahawa sekalian barang yang dikata orang pada ilmu tauhid itu terhimpun di dalam dua kalimah ini. Salah satu daripada keduanya iktikad kita, percaya kita. Apa dua kalimah tu? Tengok yang atas tu tu tentang ayat surah Yasin tu, bukan. Dua kalimah ni dua kalimah syahadah lah. Dua kalimah syahadah Segala ilmu tauhid tu terhimpun dalam dua kalimah syahadah. Salah satu daripada keduanya iktikad kita bahawa setiap-tiap barang yang terupa pada sangka-sangka kita, setiap perkara apa-apa yang terbayang pada sangkaan kita, daripada menyerupa daripada segala yang baharu ini, itu semuanya makhluk. Terbayang je, tak kira lah alien ke apa ke, macam lain sikit, macam bukan manusia, macam bukan jin, itu makhluk lah tu. Selagi boleh difikir, disangka tu, makhluk lah tu Maka Allah itu bersalahan ia akan dia. Allah Ta'ala tak sama dengan apa yang kita boleh terbayang. Tapi ni saya bayang lain, Ustaz. Lain macam mana? Yang dalam fikiran kita ni tak lain tak bukan apa yang kita nampak. Lain orang buta. Orang buta sejak lahir, dia tak boleh nak bayang apa-apa, tak pernah nampak apa-apa. Kita ni nampak dah macam-macam nampak. Yang baik, yang tak baik, yang bulat, yang lonjong, yang segitiga, yang segi empat. Segi tu ada banyak tu, bukan segi empat je. Kalau segi 5 dah pentagon, segi 6 heksagon, segi 7 lupa dah. Segi 8 oktagon, segi 9 tak ingat benda. Banyak segi. Itu bentuk-bentuk tu kan. Jadi kalau terbayang tu, itu bukan Allah Ta'ala lah. Kenapa? Kerana bahawa yang ia dapat rupakan pada waham itu, pada sangkaan itu, makhluk bagi Allah. Maka bermula Allah Ta'ala itu, bermula tu apa? Bermula tu, kalau apa nama ni, belajar bahasa Arab, bermula tu ibtidak tu kan Ustaz ibtidak. Jadi bukanlah bermula tu baru nak bermula apa, permulaan ayat. Maka bermula Allah Ta'ala itu yang menjadikan akan dia. Maknanya kalau kitab lama asal Jawi kan tak ada titik. Yang asal Jawi ni kan mana ada titik? Tak ada titik. Mana titik full stop? Titik huruf tu ada, full stop tak ada. Dari awal sampai akhir tak ada full stop. Tak ada full stop. Jadi apa nama ni, bahasa Arab pun begitu juga. Jadi nak tamatkan ayat ataupun yang bermula ni, nak mulakan ayat baliklah. Gunakan maka bermula. Kira ayat barulah. Allah Ta'ala itu yang menjadikan akan dia. Yang sangkaan pada fikiran kita tu Allah Ta'ala yang jadikan. Dan kedua, yang tadi kepercayaan dalam hati kita macam tu, sangka-sangka tu bukanlah Allah Ta'ala. Dan kedua, iktikad kita, yakin kita bahawa zat Allah Ta'ala itu, diri Allah Ta'ala itu tiada menyerupa dengan suatu daripada makhluk. Yang pertama, apa yang terlintas dekat fikiran kita itu tak sama dengan Allah Ta'ala. Dan yang kedua, kita kena yakin zat Allah Ta'ala, diri Allah Ta'ala itu tak serupa dengan sesuatu daripada makhluk. Apa-apa makhluk, mana-mana makhluk tak sama. Dan tiada sunyi ia daripada bersifat dengan segala sifat kamalat. Tiada sunyi maknanya mestilah ia tu, ini Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kamalat, kesempurnaan.
Allah Ta'ala mesti bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Itu sebab dah ulang banyak kali kan. Kalau orang tanya berapa sifat Allah Ta'ala, 20 lah. Itulah kau suruh belajar 20 tak nak. Kan? Dengan yakin dia jawab, berapa sifat Allah Ta'ala? 20. Itu sebab kau belajar lah. Ikut, duduk. Yang tengok Facebook je duduk. Boleh juga tengok Facebook. Yang penting kuliahnya berkitab je tak? Tak ada masalah. Duduk ke Facebook ke online ke Tapi betul ke salah 20? Tidak salah. Jawapannya Allah Ta'ala berbanyak sifatnya, iaitu segala sifat kamalat, berbanyak tak terbilang. Bukan hanya 20. 20 tu yang wajib kita belajar sahaja. Telah berkata Ja'far As-Sadiq rahimahullahu ta'ala, bersahabat aku 400 orang sufi. Allahu akbar. Dia bersahabat, berkawan dengan 400 orang sufi. Betul-betul nak cari kebaikan lah, ya. Kita bersahabat dengan berapa orang, beratus-ratus sahabat kita tu macam mana orang, ya. Bukanlah maknanya kita nak pulaukan orang yang bukan sufi je, tak nak kawan. Usah je sufi tak ni, kita tak sufi je saya tak kawan lah. Bukan suruh pilih kawan. Maknanya kalau kawan tu tak elok, kita dakwah lah, baiki kan. Jangan kita pula terpengaruh kan. Baik, jadi bersahabat aku 400 orang sufi, ahli sufi lah, orang tasawuf. Dan aku tanya akan mereka itu daripada 4 masalah, maka tiada seorang pun menjawab akan daku. Maka duka citalah aku kerana sedemikian itu. Maka aku lihat akan Nabi SAW pada mimpiku. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Ulama mimpi Rasulullah SAW. Apa tanda kalau orang mimpi Rasulullah SAW, mimpi Nabi Muhammad? Dalam kitab Tajul Mulk dekat apa nama ni, Tamasri Kuliah Perdana, saya bacakan satu hari kuliah tu, satu malam kuliah tu saya bacakan pasal ada permintaan. Saya iklan ustaz akan kisah apa Imam Abu Hanifah berdebat dengan Hamad tu kan. Debat dengan Hamad dan gurunya Hamad tu, Imam Hanifah serta gurunya Hamad debat dengan Dahri. Jadi kan guru Imam Abu Hanifah tu kan mimpi sebelum nak berdebat hari esoknya tu mimpi. Jadi Imam Abu Hanifah kata, boleh tak hamba takbirkan mimpi. Takbir tu maknanya tafsirkanlah mimpi, tapi untuk mimpi kita tak panggil tafsir, kita panggil takbir. Ilmu takbir mimpi salah seorang ulama yang ada Imam Abu Hanifah. Nabi ada tak yang ada tak Nabi yang ada ilmu takbir mimpi? Ada. Nabi apa tadi saya baca dalam apa nama ni, kitab seragama, kitab pendidikan Islam tu. Dia semak balik. Ada seorang Nabi, dia ada kelebihan. Nabi apa lupalah. Baik, jadi ilmu takbir mimpi ni bukan telenasi, bukan. Yang telenasi tu yang lu tengok tapak tangan tu kan, dia hajar apa dah ini tak lama ni. Tak lama apa tu lah tu kan. Bersedia je lah, tak lama tu bersedia je lah, antara dua lah. Kita baik atau kita buruk kan. Itu telik nasib lah. Kalau mimpi ni petanda alamat. Kalau mimpi begini-begini, tanda alamatnya begini-begini. Tak mesti berlaku. Itu kebiasaan. Kebiasaannya. Jadi antara dalam kitab tu Tajul Mulk, saya bacakan dari awal. Kalau mimpi Allah Ta'ala, begini-begini. Kemudian mimpi Rasulullah. Kalau mimpi Rasulullah, itu tanda alamat apa? InsyaAllah masuk syurga. Tapi betul-betul lah macam mana yang apa digambarkan dalam kitab-kitab para ulama. Macam mana nampak Nabi Muhammad tu, macam mana rupa parasnya? Tak macam muka aku je. Lain ni. Kau ni macam mana? Kulitnya warna apa? Kulitnya macam putih lah, putih melempak. Putih melempak. Macam orang sakit, macam orang putih ni. Rasulullah dia putih kemerah-merahan. Giginya macam giginya. Giginya rapat-rapat. Salah. Rasulullah bukan macam tu. Giginya tak rapat sangat, tak jarang sangat. Sedang-sedang. Tanya lagi. Semua yang kau mimpi ni tak sama pun dengan ciri-ciri semua ni. Orang lain kau mimpi ni.
Oh iya ke? Kena belajar juga ya. Tak belajar kita pun tak tahu. Mimpi Allah Ta'ala pun kena tahu juga yang macam mana yang kau mimpi ni. Aku nampak tulisan alif lam lam ha putih terang, ada suara garau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wah, rojimnya macam hal. Itu kan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Kalau berkata-kata tak ada huruf, tak ada suara, tak ada mula, tak ada akhir. Kan? Oh betul mimpi Allah Ta'ala. Kena ada ilmu juga kan. Tak ada ilmu salah mimpi ya. Baik, jadi ulama ni mimpi Rasulullah, kemudian maka bertanya ia akan halku. Rasulullah tanya khabar. Allah dalam mimpi Rasulullah tanya pula khabar Maka aku khabarkan akan dia dengan demikian itu. Maka sabdanya, beritahulah duka cita ni tengah sedih. Siapa berkawan dengan orang sufi 400 orang, tanya 4 soalan tak dapat jawab. Maka sabdanya, tanyakan olehmu akan daku akan masalahmu itu. Maka berkata aku baginya, apa hakikat tauhid? Hakikat tu intipati, perkara sebenar. Tauhid tu apa sebenarnya? Dan apa had akal? Yakni ta'rif akal. Had maknanya juga ta'rif. Ta'rif tu ertilah. Akal tu maknanya apa? Dan apa had tasawuf? Apa makna tasawuf tu? Dan apa hakikat fakir? Apa intipati fakir? Maka sabdanya, adapun hakikat tauhid itu, maka iaitu barang yang terlintas dengan hatimu, maka iaitu binasa. Yang ini baharu yang fana ia. Jawapan daripada Rasulullah, apa yang terlintas dalam hati itu fikiran lah. Terlintas dalam hati, terlintas dalam fikiran, binasa ia. Maknanya benda itu makhluk, bukan Allah Ta'ala. Bermula Allah Subhanahu wa Ta'ala bersalahan, iaitu tak sama bagi yang demikian itu. Tak sama dengan apa yang kita fikirkan. Kerana tiada dapat menyamai segala yang baharu itu akan dia. Sebab makhluk tak dapat menyamai akan Allah Ta'ala. Itu jawapan Rasulullah. Dan adapun had akal itu, makna akal itu apa? Maka sekurang-kurangnya meninggalkan dunia dan yang di atasnya, meninggalkan berfikir pada zat Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Kerana sabda Nabi SAW, tafakkaru fi ni'matillah, la tafakkaru fi dhatillah. Artinya lebih kurang, fikir olehmu pada nikmat Allah, dan jangan kamu fikir pada zat Allah Ta'ala. Diri Allah Ta'ala tu macam mana, jangan difikir. Wajib percaya saja, tak sama dengan makhluk. Dan adapun had tasawuf, itu makna akal yang Rasulullah sebutkan maknanya. Dan adapun had tasawuf, makna tasawuf itu apa? Maka iaitu meninggalkan dakwa. Apa tu? Artinya jangan dibangsakan sesuatu kepada makhluk, dan menyembunyikan ma'ani, yang ini segala rahsia. Dah diertikan pun tak berapa nak faham Ustaz. Itulah tinggi makna tasawuf tu. Sebut tasawuf pun salah. Tasawuf tasawuf, ta di atas ta, sad waw mati di sabdu di atas saw, waw pula dah, waw fa mati depan wuf, tasawuf. Sebut pun terkehil lidah kan. Itu tasawuf. Meninggalkan dakwa, artinya jangan dibangsakan sesuatu kepada makhluk. Fikir Allah Ta'ala ajalah. Dan menyembunyikan ma'ani, yang ini segala rahsia. Rahsia disembunyikanlah. Rahsia kita orang. Itu bukan rahsia dah. Kau ni rahsia tau yang kita orang. Kita orang sebelah. Ni rahsia yang kita orang. Satu keluarga tahu, satu kelas tahu. Baik. Tasawuf. Dan adapun hakikat fakir, fakir itu apa? Maka iaitu bahawa tiada engkau memilih akan sesuatu, ya Allah, dan tiada memilih akan engkau oleh sesuatu. Kau tak memiliki sesuatu dan kau tidak dimiliki oleh sesuatu.
Itu mau betul-betul fakir, dan redha engkau pada kedua hal itu. Redha, tak memiliki sesuatu tapi mengamuk. Tension itu tak redha. Dia bukan setakat tak memiliki sesuatu, redha tu, ya Allah, nak redha tak memiliki sesuatu tu bukan senang. Orang lain ada rumah, kita tak ada rumah pun dah gelisah je kan. Orang lain ada kenderaan, kita tak ada kenderaan, gelisah. Orang lain ada isteri, tak ada isteri, gelisah juga. Macam mana? Dia kena redha. Dan artinya apa? Tiada engkau memilih akan sesuatu itu, tiada engkau pandang akan barang yang ada pada engkau itu milik engkau. Maknanya diterangkan lagi, barang yang ada pada kita tu kita tak pandang tu milik kita. Hanya engkau pandang pertaruhan Allah juga. Allah Ta'ala taruhkan supaya kita jaga ataupun tidak. Harus bagi Allah mengambil pada waktu yang dikehendakinya. Bila-bila Allah Ta'ala boleh tarik. Bukan tak ada memiliki sesuatu je. Yang kita miliki ni pun kita tak fikir benda tu milik kita, milik Allah. Itu baru fakir. Baik. Tapi syariat jangan kita abaikan syariat. Contoh, kita ada anak. Anak ni sebenarnya bukan milik kita. Betul lah tu kan, hakikat sebenar. Jadi dia kerana bukan milik kita, dibiarkannya. Kau makan ke tak makan, lantak kau lah, kau bukan milik aku. Itu bukan, itu ambil kesempatan. Malas semuanya. Pandai buat anak, tak jaga anak. Buat anak suka, jaga anak tak suka. Ya Allah, jangan macam tu. Ada macam tu Ustaz? Ada. Ada. Jadi dengan macam tu, kita dah belajar tauhid ni. Hakikat tauhid memang kena pegang. Segalanya milik Allah Ta'ala. Anak kita pun milik Allah Ta'ala. Itu dalam hati kena pegang. Tetapi zahir syariat, anggota badan kita ni wajib cari nafkah. Nafkah tu pula yang wajib makanan, pakaian, tempat tinggal. Anak, isteri kan. Makanan, pakaian, tempat tinggal. Makanan yang sekira-kira tak lapar lah, setiap hari. Kemudian pakaian paling kurang, kalau tak silap saya lah, dalam kitab fikih kena rujuk balik lah nanti setahun 2 pasang, maknanya 2 set lah, setahun. Tempat tinggal tak kira lah beli ke, kalau mampu beli, tak mampu sewa. Habis duit kalau ada lebih pun kita ada, tak wajib. Sekarang banyak masalah rumah tangga. Ini nafkah tak bagi Ustaz. Apa nafkah yang tak bagi tu? Tak bagi duit. Kalau duit tu dibagi untuk belanja makanan, maknanya makanan dia tak bagi, jadi duit pun dia tak bagi. Itu maknanya tak menanggung makanan lah kan. Biasa kan suami bagi duit untuk isteri belanja lah kan. Tapi kalau duit yang selain daripada makanan, pakaian, tempat tinggal, itu tak wajib. Kalau ada lebih, alhamdulillah. Masih menuntut hak kan. Ada satu kitab namanya, saya tak bawa, biasa saya bawa, tentang suami isteri, hak suami dan hak isteri. Itu kena suami isteri datang masjid tu. Kalau tak, nanti suami yang dengar balik rumah, suami cakap macam ni kan. Saya tak puas hati, saya pun nak datang masjid. Bagus juga datang. Nanti cerita pula hak isteri. Gaduh pula, ni hak saya gini. Dia bila dah tahu hak tu, masing-masing nak menuntut. Yang penting kita usaha tunaikan, bukan menuntut hak. Baik. Ada orang bergaduh tuan-tuan, dek kerana tak bagi duit. Makanan dah ada, dah bagi. Pakaian dah ada, tempat tinggal dah ada. Duit tak bagi. Pasal apa? Jiran sebelah suaminya bagi duit.
Jadi dia tak puas hati, kenapa suami aku tak bagi duit. Benda tu tak wajib. Kalau ada lebih, ya alhamdulillah. Tengoklah suami awak kerja apa. Kemarin masa nak kahwin, mak bapak tanya kerja apa ni bakal suami kau ni. Yang penting cintanya sejati, apa nama ni, setialah apa kan. Macam Kasim Selamat ni cerita tu kan. Maknya carikan doktor, tak nak. Wah, nak ahli muzik juga kan. Kalau dah susah, mulalah. Baik, jadi apa nama ni, tengok suami kita macam mana kan. Yang Facebook ada yang perempuan tak tengok? Sini semua lelaki ni. Yang Facebook ada yang perempuan? Tak tahu kan? Mungkin ada kan. Jadi bersyukurlah kalau ada suami yang mampu bagi duit selain daripada makanan, pakaian, tinggal. Kalau tak, dia dah bagi kewajipan tu, alhamdulillah, syukur. Jangan kita nak bersyukur ni kena tengok orang yang kurang daripada kita. Kalau tengok yang lebih daripada kita, memang tak dapat nak bersyukur juga. Baik. Sambung. Dan makna tiada memilih akan dikau oleh suatu itu, iaitu tiada cenderung hati engkau kepada suatu, sama ada dunia atau akhirat. Hanya iftikar engkau semata-mata kepada Allah juga. Iftikar tu maknanya memerlukan Allah Ta'ala sahaja. Sama ada dunia atau akhirat. Allah memang tinggi betul lah hakikat fakir ni yang Rasulullah terangkan ni. Bukan dunia je, akhirat tu. Itu yang berkaitan dengan syair ulama tu kan. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Ilahi, Tuhanku, lastu, tidak aku layak, lil firdausi ahla, kepada syurga firdaus sebagai ahli. Tak layak aku. Wala aqwa, dan tidak aku kuat, ala narin, ke atas api neraka-Mu, jahim, yang neraka jahim. Tak upaya masuk neraka tu kan. Baik, hanya istighfar engkau semata-mata kepada Allah juga, bergantung ataupun memerlukan Allah Ta'ala juga. Baik, itu perbahasan tentang mukhalafatul hawadith. Habis dekat situ, masuk pada qiyamuhu ta'ala binafsihi dan keterangannya. Kata musannif, kata pengarang kitab Ummul Barahin bagi Syekh Sanusi, wa qiyamuhu ta'ala binafsihi, artinya yang kelima daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Dan telah mentafsir oleh musannif, pengarang kitab juga, akan makna qiyamuhu binafsihi itu dengan katanya. Apa makna qiyamuhu binafsihi, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri itu? Iaitu la yaftakiru ila mahallin wala ila mukhassisin, tiada berkehendak ia kepada zat dan tiada berkehendak ia kepada fa'il, yakni pembuat yang menjadikan dia. Makna Allah Ta'ala berdiri sendiri itu bukanlah Allah Ta'ala tu ada kaki, boleh berdiri, boleh bangun diri sendiri. Tidak. Maksudnya Allah Ta'ala tak berkehendak kepada zat, sebab Allah Ta'ala tu ialah zat. Dan tiada berkehendak ia kepada fa'il, dia tak perlu kepada pembuat yang menjadikan dia. Itu makna qiyamuhu ta'ala binafsihi. Maka lazim, yakni mesti, dengan kata tiada berkehendak kepada zat itu, maknanya apa? Bahawa ada ia zat. Allah Ta'ala tu zat, diri. Allah Ta'ala tu ada dirinya sendiri, bukan ia sifat. Allah Ta'ala tu bukan sifat. Kerana sifat itu tak dapat tiada bahawa berdiri ia dengan zat. Kalau Allah Ta'ala tu sifat, dia mesti ada zat lain, tak boleh berdiri sendiri. Dan tiada sah ia berdiri dengan sendiri, sama ada sifat qadim atau sifat yang baharu. Kalau Allah Ta'ala tu sifat, Dan demikian lagi diambil daripada kata tiada berkehendak kepada fa'il, tiada berkehendak kepada pembuat, itu lazim ia, mesti ia qadim, tak ada permulaan. Bukan ia baharu, bukan
Allah Ta'ala tu ada permulaan. Kenapa? Kerana yang berkehendak kepada fa'il itu segala yang baharu. Yang perlukan pembuat tu itu makhluk lah, ada permulaan. Dan tafsir qiyamuhu ta'ala binafsihi dengan tiada berkehendak kepada tiap-tiap daripada mahallin dan mukhassisin. Mahallin iaitu apa nama ni, zat tu, dan mukhassisin tu pembuat. Itu istilah bagi setengah mutakallimin. Mutakallimin ni ulama tauhid, ulama ilmu kalam, dan iaitu yang masyhur, yang popular. Popular ustaz, saya tak tahu pun ni popular di kalangan ulama. Bahasa Arab masyhur, bahasa Inggeris popular. Dan pada istilah setengah mereka itu, setengah ulama tauhid itu, bahawasanya dengan makna tiada berkehendak kepada mahallin juga. Dua-dua tu maknanya tidak berkehendak kepada zat yang lain. Maka hanyalah kerana bahawa tiada berkehendak kepada mukhassisin itu maklum daripada sifat qidam. Maka hanyalah tu, tamatlah kata cukup kadar tu. Ketahui olehmu bahawa segala maujudat itu apa? Yang maujud tu apa? Ada, makhluk lah. Dengan nisbah kepada mahallin dan mukhassisin itu 4 bahagi. Ada 4 bahagian. Satu bahagian yang pertama, tiada berkehendak ia kepada mahallin dan tiada berkehendak ia kepada mukhassisin, iaitu zat Allah Ta'ala. Segala yang wujud tu terbahagi pada 4, berkaitan dengan nisbah dengan mahallin dan mukhassisin. Yang pertama tadi, tak berkehendak kepada mahallin, iaitu zat, dan mukhassisin, iaitu pembuat, iaitu zat Allah Ta'ala, diri Allah Ta'ala. Dan satu bahagian yang kedua, berkehendak ia kepada keduanya. Mahallin iaitu zat pun dia perlukan, mukhassisin iaitu pembuat pun dia perlukan. Dan iaitu arad, segala yang baharu. Arad tu apa? Sifat. Untuk makhluk kita tak panggil sifat, kita panggil arad. Untuk Allah Ta'ala kita panggil sifat, sifat Allah. Untuk makhluk kita panggil arad, segala yang baharu, sifat makhluk. Sifat makhluk ni perlukan badan, perlukan tempat, dan perlukan pembuat. Dan satu bahagian yang ketiga, tiada berkehendak ia kepada mahallin, iaitu zat, badan ataupun tempat, dan berkehendak ia kepada mukhassisin, iaitu pembuat, dan iaitu segala zat yang baharu. Zat segala yang baharu, diri makhluk. Yang tadi sifat makhluk, ini diri makhluk. Dan satu bahagian yang keempat, berdiri ia dengan mahallin dan tiada berkehendak ia kepada mukhassisin, dan iaitu sifat Allah Ta'ala. Dia itu perlukan diri, ini zat, tapi dia tak berkehendak kepada pembuat. Apa dia? Iaitu sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah perlukan zat Allah. Sifat Allah itu sifat, zat Allah itu diri Allah. Dua perkara yang berbeza tetapi tidak bercerai tanggal. Jangan kita bayangkan mula-mula diri Allah Ta'ala tak ada sifat, kemudian baru menempel sifatnya ting macam Iron Man, kan? Jangan terbayang pula macam Iron Man. Mula kosong, waktu dipanggil Fibi tak macam mana dipanggil kan? Mosab datang, tak macam Iron Man. Jangan. Allah Ta'ala macam tu Sifat Allah lain, zat Allah lain, tetapi tak bercerai tanggal. Dia tak berpisah. Baik. Itu 4 bahagian yang berkaitan dengan mahallin dan mukhassisin, tempat ataupun zat, dan juga pembuat. Dan sesungguhnya telah jahat adab oleh Fakhrul Razi sekira-kira ibarah ia menerangkan ia pada bahagi ini dengan berkehendak, kerana tilik daripadanya kepada mustahil berdiri sifat Allah Ta'ala dengan sendirinya, dan wajib berdiri dengan zat yang suci, serta lalai ia daripada barang yang memberi waham oleh takbir
dengan iftikar itu. Ini apa, adab yang dia tak jaga pada bahagian mana? Bahagian yang terakhir ni, ya. Kerana dia kata mustahil berdiri sifat Allah Ta'ala dengan sendirinya, dan wajib diri dengan zat yang suci, serta lalai ia daripada barang yang beri waham, beri samar-samar oleh takbir. Takbir tu tafsir dengan iftikar itu, memerlukan itu, ya. Baik, jadi kena jagalah adab dengan Allah Ta'ala, ya. Baik, sambung, ya. Dan hasilnya kesimpulannya tiada harus, yakni haram dikatakan sifat Allah Ta'ala itu berkehendak kepada zat. Jangan kita cakap sifat Allah berkehendak kepada zat, jahat adab. Kerana memberi waham akan baharunya, nanti seolah-olah sifat Allah Ta'ala itu ada permulaan. Macam tadilah, mula-mula Allah Ta'ala tak, zat Allah Ta'ala tak ada sifat, kemudian baru ada sifat. Tak boleh. Habis nak cakap macam mana? Maka wajib kita iktikadkan, percaya dalam hati dan sebut dengan mulut, zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kamalat. Jadi cara yang betul percaya dalam hati itu macam mana? Zat Allah bersifat dengan segala sifat kamalat. Zat Allah, diri Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Dah. Boleh tak kita tukar ayat sini? Boleh tak tukar ayat? Dah. Kenapa suka tukar ayat? Ulama dah buat ayat pun cantik tu, dah ikut aja. Ustaz, boleh tak kalau kita tukar sini? Buat paling-paling kenapa? Kalau betul tak apa, kalau salah macam mana? Pula tanya tu dah cakap dulu baru tanya. Dah cakap berkata-kata dengan orang baru tanya. Patut kan tanya dulu baru cakap, kan? Jadi sebab kena belajar. Alah ni kata-kata je salah Ustaz, hati saya betul. Kata-katanya tak sama dengan hatinya. Perkara tak sama kata-kata dengan hati ni biasa orang panggil munafik. Kata-katanya lain, hatinya lain. Ya tak? Jadi kena synchronize lah. Kata-kata tu apa yang ada dalam hati, luahkan apa yang dalam hati. Baik. Jadi ulama gariskan, nak jaga adab tu macam mana? Wajib kita iktikadkan, percaya dalam hati. Kalau nak cakap pun cakap macam ni. Zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kamalat. Diri Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Jangan tukar-tukar lagi ayat, Lagi kaya ia, kaya Allah Ta'ala, lagi kaya ia, zat Allah Ta'ala itu lagi kaya ia. Kaya tu macam mana? Kaya ia daripada sesuatu. Kaya ia daripada sesuatu. Itu maknanya apa tu kaya tu? Asal tahu Ustaz, Allah Ta'ala maha kaya ni, maknanya Allah Ta'ala ada khazanah yang besar. Pemain bahasa Arab, khazanah. Khazanah yang besar, besarnya tu tak lebih besar daripada galaksi Bima Sakti. Wah, nak menunjukkan besarnya khazanah Allah Ta'ala tu lebih besar daripada galaksi Bima Sakti. Habis betul ke tak betul? Tengok sini, Yang ini apa makna kaya ia daripada sesuatu? Yang ini tiada berkehendak ia kepada sesuatu. Kaya tu bukan Allah Ta'ala tu ada banyak harta, ada gudang besar, ada khazanah besar. Terbayang dekat fikiran, khazanah besar, banyak di makhluknya yang belum dijadikan dalam tu. Itu bukan belum dijadikan, dah dijadikan, cuma kat dalam khazanah aja belum dikeluarkan. Macam tu pula, macam mana boleh terfikir macam tu, Ustaz ni mereka cerita ke ada orang yang macam ni? Ada. Saya pernah jumpa orang macam ni dalam umur hidup saya 37 tahun ni. Ada yang menceritakan macam tu. Nak cerita Allah Ta'ala maha kaya tu, dia kata Allah Ta'ala ada khazanah yang besar. Banyak lagi makhluk Allah dalam khazanah Allah yang belum diciptakan. Kalau tanya balik pun pening pun nanti. Maknanya khazanah Allah ni, makhluk ni dah jadikan belum.
dalam khazanah Allah. Dalam khazanah lah maknanya dalam khazanah tu belum diciptakan dah. Memang pening kalau ditanya balik kan. Masa saya kecil lagi tak nanya. Rupanya bila dah belajar kitab, salah. Allah Ta'ala Maha Kaya tu bukan banyak harta, ada khazanah besar. Bukan. Tiada berkehendak ia kepada sesuatu, tak berkehendak kepada sesuatu. Itu maksud kaya Allah Ta'ala. Dan sekalian yang lain itu berkehendak kepada Allah. Tambah lagi, sekalian yang lain itu maknanya makhluk. Sekalian makhluk tu berkehendak kepada Allah. Ayat ni pun jangan disalah erti pula. Sekalian yang lain tu, jadi makhluk berkehendak kepada Allah. Jadi contoh nasi. Nasi ni tak boleh mengenyangkan. Dia berkehendak kepada Allah. Dia berkehendak kepada Allah untuk dia mengenyangkan. Cuba kita baca balik. Sekalian yang lain itu berkehendak kepada Allah. Itu ayat daripada kitab. Satu lagi ayat, nasi tak mengenyangkan. Nasi ni dia tak ada kuasa. Dia berkehendak kepada Allah, dia minta kepada Allah supaya dia dapat mengenyangkan. Macam sama Ustaz? Macam sama. Tapi sama tak? Tak sama. Seolah-olah nasi itu minta kuasa Allah Ta'ala ataupun minta kebenaran. Ada dua makna tu. Satu minta kebenaran, ya Allah boleh tak kenyangkan manusia? Boleh. Jadi maknanya nasi itu sendiri punya kuasa. Yang kedua, dia minta kuasa dari Allah. Ya Allah minta kuasa sikit, aku nak kenyangkan manusia. Boleh. Pinjamkan kuasa. Dua-dua salah. Sebab yang mengenyangkan Allah, bukan nasi. Pada zahir pandangan mata kasar seolah-olah nasi yang mengenyangkan. Hakikat yang sebenar Allah yang mengenyangkan. Allah yang jadikan nasi, dan Allah Ta'ala lah yang jadikan kenyang. Hati-hati tuan Seperti firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Shadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, hai segala manusia, kamu sekalian fuqara kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat kaya, lagi amat kepujian. Surah Fatir ayat 15. Jadi dah diterangkan tafsir ayat tu dalam ke atas tadi tu. Fuqara tu maknanya fakir. Fakir tu maknanya apa? Berkehendak kepada Allah Ta'ala. Berkehendak tu bukan Allah dia minta kebenaran dengan Allah benarkan, maka dia gunakan kuasa dia sendiri. Makhluk tu guna kuasa dia sendiri. Bukan. Sebab makhluk tak ada kuasa langsung. Dan bukan juga makhluk berkehendak kepada Allah tu makhluk pinjam, minta sikit kuasa dari Allah, Allah pun pinjamkan atau berikan sedikit kuasa pada makhluk. Dengan kuasa yang Allah pinjamkan atau berikan sedikit, itulah makhluk membuat sesuatu. Pun bukan juga. Maksud manusia makhluk ni berkehendak kepada Allah, maknanya Allah yang jadikan makhluk dan Allah yang gerakkan makhluk. Dan Allah Ta'ala juga yang menentukan pilihan makhluk tu, setiap makhluk tu. Baik. Dan cerita dia, yakni cerita Qatadah dan Dhahhak dan Muqatil rahimahumullahu ta'ala. Datang beberapa orang Yahudi kepada Nabi SAW. Maka berkata mereka itu bagi Nabi, sifatkan olehmu bagi kami akan Tuhanmu. Maka bahawasanya Allah Ta'ala turunkan kalamnya pada Taurat. Maka engkau khabarkan akan kami daripada apa sesuatu kejadiannya, dan daripada apa jenis ia. Adakah daripada emas, atau daripada perak, atau daripada tembaga? Dan adakah ia makan dan minum? Dan siapa mempusakakan dunia ini? Dan siapa yang mengambil pusaka akan Allah? Maka sabdanya bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan kami, bukan ia daripada sesuatu, kerana bahawasanya ia menjadikan segala sesuatu. Maka turun surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu yang Maha Esa, Allah tempat meminta. Dan makna samad itu, samadun itu yang dikosotkan, yang diniatkan pada segala hajat hamba-Nya atas berkekalan. Yang ini kuasa ia menunaikan segala hajat hamba-Nya. Dan jikalau di dalam masa yang satu sekalipun, seramai-ramai tidak manusia dan jin ni minta dalam masa yang sama, boleh tak Allah Ta'ala tunaikan? Boleh. Dari segi kuasa Allah Ta'ala tu boleh. Cuma Allah Ta'ala nak tunaikan dengan tak nak tunaikan saja, bergantung kepada yang berdoa. Sama ada Allah Ta'ala tak tunaikan tu, doa kita tu macam-macam lah sebabnya. Jangan kecewa pula. Ustaz, saya daripada muda sampai dah beranak pinak Ustaz, saya doa nak kahwin dengan Siti Nurhalizah, tak tertunai-tunai hajat. Contoh lah kan. Adalah sebab-sebabnya tu kan. Yang pertama, mungkin doa tak dikabulkan dengan sebab kekurangan diri kita. Adalah semaklah kekurangan tu kan, masa doa tu ke, masa ibadat ke. Yang kedua, mungkin Allah Ta'ala sediakan sesuatu yang lain, ada hikmahnya tu. Untuk tu kata ada hikmahnya, ada kebaikannya, kita tak nampak. Baik. Ataupun Allah Ta'ala tunaikan di akhirat. Baik, sambung. Sekalipun lagi tiada rongga baginya. Dalam masa yang satu, sekalipun tiada rongga bagi, tak ada jarak pun, boleh tunaikan. Maka tiada ia makan dan tiada minum dan tiada beranak. Artinya tiada keluar wujud suatu daripada zatnya yang maha tinggi, dan tiada diperanakkan akan dia. Artinya tiada keluar zat Allah itu daripada zat sesuatu, dan tiada sesuatu yang diperanakkan dia, melainkan lagi akan mati. Dan tiada yang mati melainkan dipusakai akan dia. Bermula Allah Ta'ala itu tiada mati, maka tiada seorang juga pun yang mengambil pusaka akan dia. Dan tiada menyamai baginya oleh seseorang. Maka menyabit itu maknanya bertepatan ia dengan firman-Nya Allahus samad, itu berkehendak tiap-tiap barang yang lain, yakni makhluk itu kepadanya. Dan tiada syak lagi, tak ada, maknanya yakin lah. Tiada syak tu maknanya yakin bahawasanya tiap-tiap sesuatu itu berkehendak kepadanya pada permulaan dan berkekalan selama-lamanya. Ada kalanya dengan lisanul hal, artinya dengan ahwal keadaan, ahwal keadaan kelakuannya. Dan ada kalanya dengan sorih perkataan lidahnya, atau dengan keduanya, yang ini dengan kelakuannya dan dengan perkataannya. Dan menyebut ia dengan firman-Nya lam yalid wa lam yulad, itu akan wajib kaya ia daripada yang memberi bekas, dan kaya pula daripada bekas. Dan lagi pula menolakkan segala kafir Arab yang mendakwa mereka itu ada bagi Allah itu anak. Kata mereka itu malaikat itu anak perempuan bagi Allah, dan kata Yahudi Uzair itu anak Allah, dan kata Nasrani Isa itu anak Allah. Ketiga-tiga ajaran yang bukan Islam ni, Yahudi, kafir Arab dan juga Nasrani, mengatakan Allah Ta'ala tu ada anak. Jadi ayat lam yalid wa lam yulad itu menafikan Allah Ta'ala tu ada anak. Cukuplah kata tuan-tuan, nanti kita sambung lagi. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama jadi bermanfaat bagi saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
kasih.